Okay guys, bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat sambal nasi lemak versi Monet Vlog. Kita ada bawang bombay besar ataupun bawang merah besar dalam 2 biji, daun pandan yang dah saya simpulkan, bawang holland, halia, sedikit halia sebesar saiz ibu jari, 5 ulas bawang putih dan juga dalam anggaran 20 biji bawang merah yang kecil ataupun bawang ros. Okay? Lebih banyak bawang merah ni kita gunakan, kita punya sambal jadi lebih sedap dan ada rasa manis ya. Bawang merah kecil ni. Okay, di sini saya menggunakan ikan bilis. Ikan bilis ni dalam anggaran 1 genggam. Kita akan blend nanti bersama dengan bawang. Gula melaka, air asam jawa, dan yang ini lagi adalah ikan bilis yang dah dibuang dia punya perut kepala, yang dah dikopek macam ni. Ini pun dalam anggaran 1 genggam. Kalau nak lebih boleh tambahkan. Yang ini kita akan goreng berasingan nanti ya. Dan akhir sekali kita ada dalam anggaran 2 sendok cili kering yang dah dikisar. Okay, yang tak tahan pedas tak payah guna banyak sangat ya. Ni dia. Dan untuk bahan perasa macam biasa saya gunakan gula, ajinomoto dan juga garam nanti. Okay, sekarang saya akan kisar dahulu bawang-bawang ni dahulu guys. Okay, kita akan potong dahulu bawang ni. Potong kecil sebelum kita kisarkan dia. Dulu time saya berniaga guys, saya selalu buat sambal nasi lemak ni, resipi sambal nasi lemak ni guys. Memang sedap. Saya bukan puji lah, orang yang puji kata sedap. Okay, kita akan potong bawang putih pula. Halia, ni bawang merah besar ataupun bawang bombay 1 biji ni kita akan blend bersama dengan bawang-bawang yang lain. Untuk 1 biji lagi saya akan gunakan hiris saja, guna untuk menumis nanti ya. Okay, sekarang saya akan hiris bawang merah ni. Tadi saya dah potong kasar bawang-bawang yang lain. Sekarang saya akan potong bawang untuk saya menumis pula ya. Okay, untuk bawang holland sama juga, saya akan potong, saya akan hiris macam ni, bagi separuh. Kita akan gunakan di akhir nanti. Kalau kita buat sambal nasi lemak, memang kita kena guna banyak bawang guys. Barulah sambal kita sedap. Okay, dah siap. Dah siap saya hiriskan kedua jenis bawang. Sekarang kita akan mula untuk mengisar bawang yang dah dipotong tadi ya.
Okey guys, ini dia tadi bawang dan juga ikan bilis yang dah saya blend, kisar bersama, kisar halus macam ni. Sekarang kita akan mula untuk membuat sambal. Kalau kita nak masak sambal, kita kena gunakan banyak minyak, lebihkan minyak supaya sambal kita ni akan masak dengan elok. Okey, ni tadi bahan-bahannya yang dah saya siapkan. Sekarang kita tunggu dahulu minyak ni panas. Bermula sekali saya akan goreng dahulu ikan bilis ni. Okey, kita masukkan ikan bilis ni. Kita akan goreng dia. Goreng sampai dia rangup lah sampai dia masak. Yang ni kita akan gunakan untuk tabur dia nanti Okay, bila dia dah bertukar warna macam ni, kita dah boleh angkat. Menggunakan minyak yang sama, lepas kita gorengkan bilis tadi, sekarang kita akan masukkan bawang merah yang kita dah iris tadi. Dan kita tumis bawang merah ni. Sampai ianya naik bau kita tumis. Kita masukkan terus daun pandan untuk menambahkan wangi pada sambal kita. Okay, kita guna bawang ni dah pun naik bau semua. Sekarang saya akan masukkan bawang yang dah dikisar tadi ni. Masukkan kesemuanya. Bawang, ikan bilis, halia, semua masuk dalam ni tadi dah dikisar. Kita akan masak dahulu sampai bawang ni dia betul-betul masak. Okey, sekarang kita boleh lihat bawang ni yang kita tumis tadi, bahan kita kisar ni, dia dah naik bau. Bawang pun dah agak masak macam ni. Okey, sekarang kita akan masukkan cili kering yang dah dikisar. Okey. Pastikan bawang tadi dah masak baru kita masukkan cili kisar Nak pedas boleh lebihkan Cili kering yang saya kisar ni berasingan daripada bawang. Kalau nak sekali kisar dengan bawang pun boleh. Ni dalam anggaran 20 tangkai cili kering. Okay, sekarang kita kacau lagi.
Dan kita tumis bawang dikisar bersama cili kering yang dikisar. Kita akan tumis bahan-bahan ni sampai dia pecah minyak, sampai minyak dia terapung ya. Okay guys, korang boleh tengok ya, minyak dia dah mula terbentuk macam ni. Minyak dia dah terapung. Okay, korang boleh tengok ya, minyak dia dah timbul macam ni. Sekarang saya akan masukkan gula Melaka. Tambahkan gula Melaka. Dan kemudian saya akan tambahkan air asam jawa sedikit demi sedikit ya. Takut terlampau masam. So kita tambahkan air asam jawa. Nak guna paste asam jawa pun boleh. Mana-mana pun boleh guys. Janji asam jawa. Jangan guna asam keping pula. Guna asam jawa, air asam jawa. Okay, kita kacau lagi. Bagi gula Melaka ni tadi, bagi dia larut bagi dia hancur bersama sambal ni. Gula Melakanya kita nak bagi dia hancur dahulu. Okay, api kita jangan bagi terlampau besar Kita guna api yang sederhana sahaja supaya kita punya sambal ni dia akan pecah minyak dengan cantik dia. Tak terlampau kalau api besar, kita punya sambal dia akan jadi hangit. So kita kena bagi dia slow cook punya. Bila kita punya gula Melaka dah larut, okay, sambal pun dia warna dia nampak cantik dia terhasil daripada gula Melaka tadi. Nampak dia dah bertukar gelap-gelap sikit. Minyak pun dah terapung cantik. Sekarang saya akan masukkan air. Okay, ini adalah tips untuk kita bagi sambal nasi lemak kita bertahan. Tambahkan air. Dan kita masak sampai sambal ni dia jadi pekat. Proses tambah air ni kita kena ulang sebanyak 3 kali lah ya. Lebih afdal kata orang. Kita tambahkan air sebanyak 3 kali. Kita tambah sikit lagi. Kacaukan dia. Kita tunggu sampai sambal ni jadi pekat. Kemudian kita ulang proses yang sama sampai minyak dia terapung guys. Barulah cantik. Okay, stay tune. Okay, sementara kita tunggu sambal kita tu jadi pekat. Sekarang saya tengah goreng kacang tanah ya guys. Goreng kacang. Kacang ni kalau time goreng kita kena sentiasa kacau dia supaya dia tak hangus. Okay guys, korang boleh tengok minyak dia dah terapung macam ni. Kalau time kita makan tu tak apalah kalau minyak dia macam ni sebab kita akan tapis. Jangan bawa kaut sekali dia punya minyak ni. Sambal kalau dia kurang minyak, sambal kita tak akan masak dengan elok. So jangan risau kalau nampak dia berminyak macam ni. Kita boleh tapiskan dia Okay, tadi kita dah masak sambal ni. Ulang proses tambah air selama 3 kali. Sekarang
saya akan masukkan bawang Holland ke dalam ni ya guys. Bawang Holland yang saya hiris tadi, saya akan masukkan. Bawang Holland ni rasa dia menambah kemanisan kepada sambal kita. Kita masukkan dia di akhir ya, dekat akhir. Okay, kita gaul lagi, masak lagi. Bau sambal ni sedap guys, tak tipu. Kalau kita masak sambal memang kena perlukan effort lebih ya. Tips macam saya cakap tadi, tips kalau kita nak bagi sambal ni tahan lama, kena masak ulang kali tambah air. Barulah kita punya sambal tu tahan. Okay, kita tunggu sekejap lagi ya guys. Okay, setelah 5 minit, sekarang saya akan masukkan bahan perasa dia ya. Masukkan bahan perasa. Masukkan garam, Ajinomoto, dan juga gula. Saya gunakan gula perang ni. Gula kita kena lebihkan sedikit. Tadi gula Melaka tu dia bukan bagi manis, dia bagi warna sambal kita nampak cantik. Okay. Kalau masak sambal memang perlu gula untuk mengimbangkan rasa di antara masin dan pedas. Kena ada rasa manis sedikit. Kita kacau lagi supaya bahan perasa tadi larut dengan sama rata. Sambal ni dia ada bau wangi daripada daun pandan guys. Okay, kita tunggu lagi. Guys, nampak cantik kan kita punya sambal. Meriah kita punya sambal ni guys. Warna dia pun cantik je. Warna sambal yang sangat cantik. Okay, sekarang saya nak rasa dahulu sambal ni. Ini panas ya guys. Sedap. Rasa dia seimbang. Walaupun tak bubuh banyak garam, sebab dalam time kisar tadi saya dah bubuh segenggam ikan bilis ya. So rasa masin tu ada daripada ikan bilis yang kita kisar tadi, yang saya telah kisar. Kalau tak ada ikan bilis, boleh gunakan serbuk pati ikan bilis pun boleh. Tak kisah. Okay. Ini sambal ni dah memekat. Dengan cantik macam ni. Okay. Ni dah masak dah ni guys. Okay, kita tutup api. Okay, sekarang kita akan goreng telur mata kerbau guys. Kalau nak guna telur mata kerbau boleh. Kalau nak buat telur rebus pun boleh. Mana-mana je guys. Tak kisah, ikut kita rasa masing-masing. Kita bagi bahagian bawah dia kuning dan berkerak guys. Barulah sedap.
Pastikan kuning telur dia tak pecah. Letak minyak sikit dekat kuning telur dia. Okay, dah masak, kita dah boleh angkat. Okay guys, ini kita punya sambal tadi. Sambal nasi lemak. Okay, nampak cantik warna dia guys. Nah, nampak pekat ni. Pekat ni guys. Okay, ambil dalam satu sendok. Dan kita letakkan di sini. Okay, kita tambahkan ikan bilis. Letakkan bilis sikit. Dan kacang tanah yang kita goreng tadi. Okay, dah siap guys. Nasi lemak versi Monet Vlog. Okay guys, inilah dia nasi lemak yang saya buat tadi. Sambal nasi lemak, kacang tanah goreng, ikan bilis dan juga telur mata kerbau. Okay, kita letak timun sikit. Okay, seimbang. Dah siap pun nasi lemak. Boleh guna untuk sarapan, makan tengah hari pun boleh guys. Tak kisah siapa peminat nasi lemak boleh cuba resipi cara buat sambal nasi lemak ni tadi Di situ saya dah tunjukkan tips untuk sambal kita tahan dengan lama Sambal yang kita dah masak dah sejuk macam ni, kita boleh simpan dalam peti sejuk lah Ini masih panas, kita jangan simpan terus ke dalam peti sejuk. Okay guys, selamat mencuba. Itu saja perkongsian daripada Monet Vlog. Jangan lupa like, komen dan subscribe Monet Vlog.